أشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وآله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. InsyaAllah pertama sekali kita akan baca kitab Syama'il Muhammadiyah, dan yang seterusnya kitab berkenaan dengan keistimewaan baginda Nabi SAW yang kitab bertajuk Al-Jawahirul Munazzam. Al-Fatihah ila Al-Imam Tirmizi rahimahullahu ta'ala. Nafa'anallahu bihi wa bi'ulumihi wa kadzalika Syekh Ibrahim Masran hafizahullahu ta'ala wa ra'ah. Nafa'anallahu bihi wa bi'ulumihi wa bi'asrarihi fi darainihi amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. InsyaAllah kita masih lagi baca berkenaan dengan akhlak baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Malam ni masuk pada hadis yang ke-352, muka surat 278. InsyaAllah kita Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jalan yang paling hampir untuk kita mendapat syafaat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam ialah dengan berakhlak mulia. Dekat belakang tu ada buku tu, buku Syama'il warna ungu tu, hang boleh ambil tu. Bukan dia? Ambil tengok insya-Allah. Yang nak tengok muka surat 278. Siapa yang tak ada buku tu boleh ambil insya-Allah. Tapi ada satu je lah kan? Lagi tak? InsyaAllah. Baik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Hadis ni panjang sikit hari ni. Sebabkan hadis ni panjang, malam ni muka surat 278. 278. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Saya baca dulu lah yang matan Arab. Lagi saya baca terjemahan. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala nafa'anallahu bihi wa bi'ulumihi fi darini amin ya rabbal alamin. وبه إلى قال حدثنا سفيان بن وكيع قال حدثنا جميع بن عمير بن عبد الرحمن الأجلي قال أنبأنا رجل من بني تميم من ولد أبي حالة زوج خديجة ويكنى أبا عبد الله عن ابن أبي هالة عن حسن بن علي قال الحسين سألت أبي عن سيرة النبي صلى الله عليه وسلم في جلسائه فقال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم دائم البشر سحل الخلق لين الجانب ليس بفظ ولا غليظ ولا صخاب ولا فحاش ولا عياب ولا مشاح يتغافل عما لا يشتهي ولا يؤيس منه راجيه ولا يجيب فيه قد ترك نفسه من ثلاث المراء والإكثار وما لا يعنيه وترك الناس من ثلاث كان لا يزم أحدا ولا يعيبه ولا يطلب عورته ولا يتكلم إلا فيما رجا ثوابه وإذا تكلم يطرق جلساؤه كأنما على رؤوسهم الطير فإذا سكت تكلموا لا يتنازعون عنده الحديث ومن تكلم عنده أنصتوا له حتى يفرغ حديثهم عنده حديث أولهم يضحك مما يضحكون منه ويتعجبون مما يتعجبون منه ويصبر للغريب على الجفوة في منطقه ومسألته حتى إن كان أصحابه ليستجلبونهم ويقول إذا رأيتم طالب حاجة يطلبه فأرفلوه ولا يقبل الثناء إلا من مكاف ولا يقطع على أحد حديثه حتى يجوز فيقطعه بنهي أو قيام. Hadis ke-352. Haddatsana Sufyan bin Waki', haddatsana Jumi' bin Umar bin Abdurrahman al-Ajli, anba'ana seseorang daripada Bani Tamim, daripada keturunan Abi Halah bekas suami Sayyidatina Khadijah. Orang itu digelar Aba Abdillah ibnu Abi Halah. Jadi di sini cerita berkenaan dengan, saya syarah sikit Sayyidatina Khadijah kan dia sebelum kahwin dengan Rasulullah pernah berkahwin dengan dua orang suami. Yang pertama namanya suami Sayyidah Khadijah yang pertama namanya apa? Abi Halah. Dan dikatakan meninggal dunia. Lepas meninggal dunia, Sayyidah Khadijah berkahwin dengan seorang lelaki namanya Atiq.
Atik ini ulama khilaf sama ada dia meninggal dunia ataupun dia berpisah bercerai. Cerai hiduplah. Kemudian setelahnya barulah berkahwin dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Daripada Ibnu Abi Halah daripada Sayyidina Al-Hasan bin Ali radhiyallahu anhu berkata. Jadi Sayyidina Hasan ambil riwayat ni daripada siapa? Abi Halah ni siapa? Anak tiri Rasulullah. Kan? Anak pada Sayyidina Khadijah juga. Ini pangkat apa ni? Dengan pak cik, dengan Sayyidina Hasan pangkat pak cik. Pangkat pak cik Sayyidina Hasan bin Ali radhiyallahu taala anhu. Berkata Sayyidina Husain radhiyallahu anhu, aku bertanya kepada ayahku Sayyidina Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu karamah wajah tentang perjalanan hidup baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersama orang-orang yang duduk bersamanya, iaitu para sahabat radhiyallahu anhum. Dengar, ini cucu Nabi SAW, Sayyidina Husain. Ya, Sayyidina Hasan ambil riwayat daripada Sayyidina Abi Halah, pakcik mereka. Kemudian Sayyidina Hasan pun cerita daripada siapa ni? Sayyidina Husain. Siapa Sayyidina Husain? Adik kepada Sayyidina Hasan. Yang mana beza mereka ni setahun sahaja. Sayyidina Hasan abang, setahun lepas tu, selang setahun Sayyidina Husain lahir. Maka ini cerita pula abang ambil dekat adik. Sebelum ni kita baca apa Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sayyidina Hasan tanya tentang Sayyidina Ali, bagaimana Nabi duduk dalam majlis ni, pun masuk juga salah satu hadis dalam ni. Bagaimana Nabi kalau di luar rumah macam mana. Sayyidina Husain pun rasa tak puas hati sebab abang dia tanya pasal Nabi. Dia pun tak pergi jumpa pula ayahnya Sayyidina Ali, tanya lagi tentang Nabi SAW. Jadi tengok di sini Sayyidina Husain ni cucu Nabi SAW. Walaupun cucu Nabi SAW, mereka tetap bertanya kepada ayah mereka. Kerana ayah mereka ni duduk dengan Nabi, tengok Nabi, rapat dengan Nabi. Maka tanya tentang perjalanan hidup Nabi SAW bersama dengan para sahabat. Ini kita nak ambil yang tu dah. Kita ambil yang ni, nak bawa cinta ni, nak bawa perjalanan ni supaya jadikan perjalanan cinta kita dalam mencintai Allah dan juga baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan yang kita duk baca, yang kita dengar ini, nama kita disebut-sebut oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita tak ada apa. Pengorbanan kita pada agama ni sikit sangat. Berbanding orang-orang sahabat, alim ulama, masya-Allah, pengorbanan mereka pada agama ni, pada sunnah ni tinggi. Jadi kita baca sikit-sikit ni, mudah-mudahan adalah sedikit sahaja pengorbanan kita ni, mudah-mudahan nama kita disebutkan. Terus berkata Sayyidina Ali radhiyallahu anhu kamarallahu wajah, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sentiasa bermanis wajah. Yang pertama tuan-tuan, Sayyidina Ali cerita. Ini kenapa ni Sayyidina Husain tanya pada Sayyidina Ali ni? Supaya nak tirulah. Supaya nak tiru tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu kalau kita ni ada kawan-kawan yang suka bincang bab Nabi ni, masya-Allah, seronok hidup dengan dia. Seronok tengok dia tulis, ada roh. Bincang bab Nabi ni, masya-Allah, seronok. Pertama kata Sayyidina Ali, Nabi SAW ini sentiasa berwanis wajah, macam sentiasa senyum, masya-Allah. Ada juga keadaan Nabi ni bukan tak sedih langsung, sedih juga. Tapi kata para ulama, Nabi ni, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, untuk bab sedih ni Nabi simpan. Sedih tu pula bukan melibatkan kerana tak dapat sesuatu barang, itu mustahil. Bukan sedih kerana benda dunia, mustahil. Tapi Nabi sedih apa? Masya-Allah. Sedih memikirkan tentang hal ahwal akhirat. Maka untuk bab sedih sembunyikan. Untuk bab gembira zahirkan. Jadi sebab tu hari ini bila mana kita sebut tentang Maulid Nabi SAW, satu puak lagi mereka ni tak setuju dengan kita. Kita dia kata, ni saya malas nak sebut ni, tapi sebut pilah. Baru ni jumpa dengan seorang tu, dia kata sambut apa Maulid? Maulid kan ulama khilaf. Ada yang kata 7, ada yang kata 11, ada yang kata 12. Tapi untuk tarikh kewafatan Nabi, confirm 12 Rabiul Awal. Jadi seakan-akan kamu telah sambut seronok dengan kematian Nabi. La haula wala quwwata illa billah. Untuk mana nak sebut tu? Jadi lain terus kan. Saya tanya dia, abang pernah dengar tak kaedah ulama sebut? La yunkiru fi ma ikhtalafa alaih wa inna ma yunkiru fi ma ittafaqa alaih. Apa dia tu ustaz? Tanya pula saya. Jangan khilaf. Jangan kamu bangkang benda yang ulama khilaf. Benda khilaf ni ra'i. Saya kata, abang bagi pendapat, saya bagi pendapat, saya boleh dengar pendapat abang, abang dengar pendapat saya.
Itu namanya khilaf, kita pakai ra'i. Jadi dah nama khilaf ra'i lah, buat 7, buat 11, buat 12. Itu ulama bagi kaedah. Kemudian kalau kata benda tersebut ulama sudah setuju, ni benda mungkar, baru kita bangkang. Oh, ya ke Ustaz? Ya ke. Tapi nak kita kata ada mereka ni pemikiran kita macam tu. Masya-Allah, nah. Malah nak sebut banyak lagi lah, tapi peluanglah saya berjumpa dengan dia malam tu. Jadi ala kulli hal, Nabi SAW ini gembira dan Nabi zahirkan kegembiraan Nabi. Sedih, Nabi sedih juga, ya. Memikirkan berkaitan dengan umat Nabi SAW. Di antaranya Nabi fikir apa ni, minta kepada Allah Ta'ala kalau kita pergi ke Madinah dia ada masjid ijabah, masjid syukur. Allah SWT, Nabi mintakan 3 benda. Apa dia? Nabi minta 3 benda kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala supaya tak kena kepada umat ni. Dan antaranya apa? Wabak. Wabak sepanjang masa kan? Setahun lah. Nabi minta supaya umat ni tak kena wabak setahun tu, sepanjang tahun. Setahun lah. Setahun. Maka Allah Ta'ala mustajabkan doa Nabi SAW. Yang kedua, Nabi minta, Allahumma salli. Bila yang kedua? Allahumma salli. Dapat ingat yang kedua? Dan yang ketiga, Nabi minta supaya umat ni tidak bergaduh sesama sendiri. Maksudnya apa? Seakan-akan bahasanya Nabi minta supaya kita ni kalau bercakap semua ni semua setuju je. Ni tak diperkenankan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa? Umat ini sentiasa ada persisihan khilafnya tersendiri. Jadi kemudian seterusnya berakhlak baik, berakhlak baik. Jadi Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kita pernah sebutkan bahawasanya Nabi SAW balik daripada dapat daripada wahyu yang pertama. Dipuji oleh Sayyidah Khadijah radhiyallahu taala. Kalla wallahu yukhzikallahu abada. Allah sama sekali tidak akan mensia-siakan kamu. Maka di sini kata para ulama, innaka la tasilur rahim wa tuhibbu wa tu'inu ala nawaibil haqqi. Serta tu puji-pujian oleh Sayyidah Khadijah. Disebutkan para ulama, kalaulah seorang isteri ni dia benar-benar puji suami dia, ataupun seorang suami benar-benar puji isteri je, bukan kerana nak umpamanya apa nak bodek noh, bukan kerana nak bodek, sungguh ni. Ini menunjukkan bahawasanya bila orang dengar cerita tentang puji-pujian Sayyidah Khadijah, ini menunjukkan bahawasanya Nabi SAW ini sungguh akhlak yang mulia. Sebab tu kalau kita lihat, sebelum Nabi sampaikan risalah, semua orang setuju dengan Nabi. Orang gelarkan Nabi Sadiqul Amin, semua orang kawan dengan Nabi. Tapi bila mana Nabi menyampaikan risalah, semua dah mula benci Nabi. Yang dekat jadi jauh, yang sayang jadi benci. Kenapa? Nabi bawa satu benda yang orang lain tak bawa, iaitu berlaku adil, tolak kezaliman. Ini yang pertama ni. Nak adil, rugilah kami. Kalau tak tipu dalam perniagaan, rugilah kami. Terus Rasulullah SAW lembut dan tenang, yakni tawaduk. Kemudian Nabi SAW ini bukan seorang yang sentiasa gopoh-gapah, bukan yang jenis kalut, tenang saja pergerakan Nabi SAW. Tapi tenang Nabi bukanlah jenis lambat. Ada orang dia nak tenang tapi jalan lambat, bahasa Kedah kata mengot. Lambat sungguh. Allahu Akbar. Jadi Nabi ni tenang. Bila tenang menyebabkan apa? Sahabat-sahabat pun tengok muka Nabi ni rasa macam tak nampak masalah apa. Sebab tu kata Imam Syafi'i rahimahullahu taala, begitu juga Imam Syafi'i sebut, kalau kamu ada ditimpa musibah, jangan zahirkan depan orang. Jangan tunjukkan kamu ditimpa musibah. Hal ni terkalih. Semua benda dia nak cerita kepada orang. Cerita musibah tu kepada siapa? Boleh cerita kepada orang, tapi kepada orang yang kita faham sahaja. Jadi apa Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Nabi SAW ni sifat Nabi tidaklah tergopoh-gopoh, tenang saja. Bila tenang, sahabat rasa macam Nabi tidak ada masalah apa. Itu kehidupan Nabi SAW. Terus tidak garang dan kasar. Tidak garang dan juga tidak kasar, iaitu tidak suara yang keras, tidak menyebabkan orang lari dengan baginda Nabi SAW. Sebab tu kadang-kadang orang ni masya-Allah depan orang baik, tapi dengan anak isteri itulah kayu ukur dia. Depan orang kita boleh berlakon, tapi untuk depan anak isteri ni siapa yang nak ukur kita? Melainkan orang rumah lah yang kenal kita ni macam mana.
Maka Nabi ni tak cakap kasar. Tak garang dengan suami, tak garang dengan isteri. Tak garang, tak kasar dengan anak-anak. Tak kasar dengan cucu-cucu Nabi SAW. Apatah lagi kalaulah tak garang, tak kasar juga dengan musuh Nabi. Kita sedia maklum ada seorang Zaid bin Sa'nah tu pendeta kan. Tengah-tengah jadi Nabi jalan balik pada perang, dia tarik baju Nabi ni, tarik ni, ridak. Kita kalau saya tarik, orang tarik yang ridak saya ni, pas belakang kan. Ni kira tarik tu nak bagi sentak tu kena tengkuk Nabi ni, sakit. Kebetulan pula macam saya ni kain lembut. Yang Nabi pula betul-betul kasar sikit. Bila tarik kena tepi ni Allahu Akbar. Kalau kita perasan kena balik dah. Tapi Nabi SAW ni Masya Allah sabar lagi. Sayyidina Umar nak pancung dah. Tapi Nabi kata, wahai Umar, sepatutnya engkau ni nasihatkan aku supaya aku bayar hutang. Kan dia nak minta hutang tu. Yang kata bayar hutang pula. Sepatutnya engkau ni nasihatkan aku supaya aku bayar hutang. Dia memang kat Nabi tak rentak. Ni kaum Muttalib ni, Bani Muttalib ni jenis lambat bayar hutang. Sayyidina Umar nak pancung dah. Maka Nabi kata, wahai Umar, bukankah lemah lembut itu hampir sangat kebaik? Sepatutnya engkau nasihatkan aku supaya bayar hutang, dan engkau nasihatkan dia supaya minta hutang bergelok. Maka lelaki sebut datang tes. Sedangkan waktu Nabi nak bayar hutang tak sampai masa lagi 3 hari lagi. Tapi Nabi lagi boleh berlemah lembut dengan musuh Allah Ta'ala. Dengan orang yang buat jahat dengan Nabi SAW. Boleh lagi berlemah lembut. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi berlemah lembut ni bukan maksudnya menggadaikan prinsip, tidak. Apabila bercakap, Nabi tetap berlemah lembut lagi. Terus, tidak mengaibkan dan tidak mempersulit, iaitu tidak suka berdebat. Nabi SAW ni tidak suka menyusahkan dan juga tidak suka berdebat benda-benda yang tidak sepatutnya. Terus, mengabaikan sesuatu yang tidak disenangi, iaitu tanpa mencelanya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Mengabaikan sesuatu yang tidak disenangi. Nabi SAW kalau dapat barang sesuatu, Nabi terima saja. Sebagian orang ni dapat barang banyak ni je, dia cela pula. Lah, yang akan nak bagi banyak. Dan lagi tu dia perli. Tu Nabi kata apa? La tahqirun bil ma'ruf. Jangan kamu duk pelekehkan benda-benda yang baik tu walaupun sedikit. Jangan kamu duk perli-perli. Orang bagi tu syukurlah. Ni orang panggil apa? Tu cara kita tak apa. Kalau maksudnya orang kita ni kenal, sama-sama kita ni kenal, alhamdulillah, dia jenis melawak, okeylah. Ni kena orang tak biasa melawak, banyak ni yang bagi. Takkan yang ni je bagi. Komen juga, nampak dia berasa hati. Tapi sifat Nabi SAW, Nabi tidak zahirkan perkara yang demikian. Terus, tidak menjadikan seseorang yang meminta pertolongan itu putus harapan dengan keberadaan baginda Nabi SAW. Apa dia contohnya? Nabi SAW ini, kalau kata sekiranya ada orang nak pinjam dekat Nabi SAW, Nabi takkan sebut satu benda yang putuskan harapan dia. Tak ada, tak boleh, aku tak ada apa. Hatta kalau Nabi tidak ada pun nak bagi barang, Nabi kata tunggu Ustaz. Tunggu Ustaz, saya nak pergi ambil dulu. Nak tengok ada tak kat rumah ada apa tak. Kalau kat rumah tak ada, Nabi kata apa, pergilah ambil mana-mana barang dekat kedai, nanti aku bayar. Ada seorang sahabat tuan-tuan, namanya An-Nu'aiman. Nu'aiman ni kaki lawak. Seorang sahabat dia. Dia ni Masya Allah, bila tahu saja Nabi ni pesan, kalau apa-apa tak cukup, pilah minta, nanti Nabi bayar. Seronok dia. Dia melawak dengan Nabi SAW. Jadi bila mana dia pergi ke kedai ambil barang, dia kata apa, nanti Rasulullah bayar. Tuan kedai pun baik. Bila lalu saja depan tuan kedai pun tanya, Rasulullah ni, Rasulullah ada hutang dengan saya. Bila saya hutang, ni Nu'aiman cakap, ya Allah Nu'aiman, kamu ni, nampak? Ustaz boleh buat itu Ustaz Zainal? Kita pergi kat kantin ambil, nanti Ustaz Zainal bayar. Sekali tak apalah, kena sebulan teruk. Jadi di sini nampak, Nabi tak pernah mengecewakan orang. Ketika mana musim sejuk, pagi-pagi lepas subuh, orang bawa air dekat Nabi SAW ni untuk Nabi celup. Celup tangan Nabi dalam bekah. Bukan celup sikit-sikit ujung itu lah. Kita kalau sejuk ni pun sejuk kat ni. Celup sikit-sikit lah. Nabi celup tangan terus satu tu dalam bekas.
supaya apa, tak mau mengecewakan, kerana orang-orang Madinah minta keberkatan daripada air celupan daripada tangan Nabi SAW. Tahu Nabi SAW ni ada keberkatan. Nabi tidak mengecewakan. Allahumma salli alaihi wasallam. Banyak kisah-kisah Nabi tidak mengecewakan. Nabi sampai di hijrah di rumah Abu Ayyub Al-Ansari. Allahumma salli alaihi wasallam Muhammad. Hujan turun, macam mana hujan turun, menitik bawah. Nabi tak beritahu kat buat ni hujan ni macam mana bocor ni. Nabi diam saja. Allah, tak komen apa. Ini sifat Nabi SAW, tidak mahu menyusahkan para sahabat, tidak mahu mengecewakan para sahabat. Allah, susah akhlak ni. Sebab tu Allah Taala puji tentang akhlak Nabi SAW. Terus, tidak juga menolaknya, iaitu tidak menolak permintaan seseorang. Kalau orang minta berhajat dengan Nabi SAW, Nabi tak mudah-mudah nak tolong. Tak apa, tak payahlah, saya buat sendiri semua. Kalau kata orang tersebut minta nak ada hajat dengan Nabi SAW, Nabi akan cuba tunaikan hajat. Pernah ni ada seorang wanita ni, disebutkan wanita ni dia akalnya kurang waras sikit. Dia kata apa? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, nak jumpa Nabi. Sepatutnya dia minta Nabi pergi jumpa dia. Sepatutnya dia yang pergi jumpa Nabi. Tapi Nabi SAW kata apa? Kamu duduklah di mana-mana jalan-jalan di jalan Madinah ni, aku akan pergi kepada kamu. Pun Nabi layan. Orang yang jenis macam tu kan. Kalau kita perasaan duk WhatsApp macam tu, belum awal lagi. Hai dia ni, kita betul ni sakar sembang ni. Belum terus. Tapi sifat Nabi SAW ni, ada wanita macam tu, tak apa. Pergi duduk mana-mana, aku akan pergi kepada kamu. Nabi layan juga. Subhanallah. Tinggi akhlak Nabi SAW. Kemudian baginda sallallahu alaihi wasallam meninggalkan untuk baginda sallallahu alaihi wasallam 3 perkara. Baik, ni 3 perkara ni berkaitan dengan akhlak Nabi SAW terhadap diri Nabi SAW. Untuk diri Nabi ni, Nabi tak akan buat 3 benda ni. Nabi akan tinggalkan 3 perkara ini. Perbalahan, kesombongan dan sesuatu yang tidak perlu. Pertama sekali berbalah, bergaduh, bertengkar. Sebab tu dalam satu hadis, dulu Fadil Ustaz yang kongsikan di sini, hadis tersebut Nabi SAW sebutkan hadis apa? Man tarakal mira' wa huwa muhiqqun. Siapa yang duk tinggalkan bertengkar sedangkan dia tu di pihak yang benar. Bertengkar, tinggalkanlah, bergaduh, tak apalah, hang menanglah. Walaupun dia yang di pihak yang benar, Nabi SAW jamin. Banallahu ta'ala lahu baitan fi rabadil jannah. Allah Ta'ala akan binakan baginya sebuah rumah di Rabat. Rabat ni dia kawasan halaman syurga. Rumah kita pun ada halaman juga. Sebelum masuk syurga tu ada halaman rumah. Bertengkar tak habis-habis. Jadi bertengkar ni bukan akhlak Nabi SAW. Bergaduh ni bukan akhlak Nabi SAW. Lepas tu kalau kita tengok, kadang-kadang Masya Allah, Facebook ni kalau orang tu dia mula komen, tak puas hati, komen lagi. Komen. Tak habis-habis. Bila nak habis tu, sengak je lah, mengalah. Itu bukan akhlak Nabi SAW. Jadi yang ada Facebook ni, yang ada Instagram ni, kita kena jadi macam tu. Kena ada akhlak macam Nabi SAW, insyaAllah. Jangan duk berbalah-balah, walaupun berbalah secara bertulis. Tinggalkan, itu urusan orang awam, bukan urusan orang mengaji. Orang mengaji dia tak buat benda-benda macam tu. Orang mengaji dia jaga sungguh. Tambah bertengkar pula dengan mereka-mereka yang kita sebutkan tadi lah. Allah, lagi tak habis. Penat. Kemudian itu Nabi tak ada. 3 benda ni, sifat yang buruk ni tak ada pada diri Nabi, Nabi tak akan buat. Pertama, bertengkar, Nabi tak akan buat. Seterusnya yang kedua, kesombongan dan sesuatu yang tidak perlu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kesombongan tu, dalam kitab saya, dalam kitab Arab tadi tu dia tulis apa? Mana dia? Wal ikthar. La'alla sawab. Ikthar ni Nabi tidak suka memperbanyakkan, tapi diterjemahkan dengan kesombongan. Boleh jadi jugalah. Tapi yang dimaksudkan wal ikthar ni dia memperbanyakkan. Nabi tak suka memperbanyakkan cakap, ataupun tidak suka memperbanyakkan mengumpulkan harta. Jadi kena tobik sikit, yang ada kitab tu tobik sikit. Dalam terjemahan ini disebutkan kesombongan. Dalam bahasa Arab dipanggil apa? Ikthar. Ikthar ni maksudnya memperbanyakkan. Sifat Nabi ni, Nabi tak suka bercakap banyak. Nabi akan tinggalkan bercakap banyak, ataupun Nabi akan tinggalkan kumpul harta banyak-banyak. Itu sifat Nabi SAW. Okay.
Jadi apa disebutkan dia kullama zadal mal, kaedah ni. Kaedah guru kami bagi orang-orang yang ada harta ni, kullama zadal mal zada takalluf. Selagi mana bertambahnya harta kita, maka bertambahlah beban kita. Kita baru beli kereta. Lepas baru beli kereta, kita nak kena buat apa ni? Orang tengok tayar pula, tukar pula tayar. Dalam pula aksesori nak kena tambah lagi. Pelapik tu kan contohnya. Nak tambah ni lagi. Itu lagi banyak harta, lagi banyak beban yang kita kena tanggung. Itu baru dekat dunia. Tapi bukan bermakna jangan tolak langsung. Jadi di sini para ulama mengajar kita ni ambil sekadarnya perlu sahaja. Jadi sebab tu kita ni duduk sebut dulu ni, minta doa kepada Allah Ta'ala. Ya Allah, jangan bagi hati ni takluk dengan dunia dah. Tak mau dah hati ni takluk dengan dunia dah. Kita baca doa tu, Allahumma nazih qulubana 'ani ta'alluqi biman dunak, ya Allah. Jangan sampai hati kami ya Allah takluk dengan selain daripada kamu ya Allah. Nak hati takluk dengan Allah. Wa ja'alna, jadikan kami ya Allah min qaumin, daripada satu kaum tuhibbuhum wa yuhibbunak. Yang kami ni saling mencintai di antara sesama lain, bukan saling benci. Bukan saling geram tak. Kami ni saling sayang sama di antara sama lain, wa yuhibbunak, dan kami sayang kepadamu ya Allah. Yang tu saya duk minta kepada Allah Ta'ala ni, apa? Allahumma salli ala Muhammad. Ya Allah, jangan bagi aku dan kalau boleh kita juga semua insya-Allah pakat minta, jangan bagi ada takluk langsung dengan dunia ni. Penat dengan dunia ni nah. Penat. Itu minta Tuhan bagi kita ni murah rezeki. Murah rezeki tu insya-Allah bila ada duit kita nak selesai semua apa-apa yang ada, apa komitmen nak kena selesaikan semua. Kan? Ada hutang, ada masalah semua selesai semua, tak ada benda yang lain. Dengan Allah je. Itu panggil apa? Minta jauh daripada takluk dengan dunia. Maka Nabi, sifat Nabi bukan macam tu. Doa banyak-banyak kepada Allah Ta'ala, insya-Allah mudah-mudahan Allah murahkan rezeki kita sampai ni kita tidak ada takluk dengan dunia. Hatta kami ni guru-guru yang bercakap di masjid dipanggil kuliah ni, dipesan dulu. Kalau orang jemput insya-Allah dulu. Itu peluang kamu nak sampaikan ilmu. Bila mana orang bagi ke orang tak bagi, itu kira belakang. Tapi bila kamu doa, awak dia tak bagi, aku mai jauh-jauh ni tak bagi pun, lagi Tuhan sempitkan rezeki kamu. Subhanallah. Tapi bila kita seram, tak apalah ada ke tak ada, rupa-rupanya bila kita serah urusan bab rezeki ni kepada Allah, lagi banyak Tuhan bagi. Tapi bila kita duduk sempit, awak dia tak bagi, aku mai jauh ni, lagi sempit rezeki kita. Sebab tak yakin dengan rezeki Allah Ta'ala. Itu yang kedua nah. Kesombongan tu la'al sawat, maksudnya apa? Memperbanyakkan. Itu memperbanyakkan kalam ataupun memperbanyakkan mengumpulkan harta. Terus dan meninggalkan untuk manusia 3 perkara. Dan sesuatu yang tidak perlu. Wa ma la ya'nihi, Nabi tinggalkan satu benda yang tak perlu bagi Nabi. Cakap banyak tak perlu Nabi tinggalkan. Urusan orang lain tak perlu, bukan urusan Nabi, Nabi tinggalkan. Ini juga seperti mana pagi tadi siapa yang ikut kuliah duha saya, Imam Syafi'i kata apa? 3 perkara yang menambahkan kecerdasan akal seseorang. Akal dia sihat insya-Allah. Akal dia power, otak dia berjalan insya-Allah. Lambat cepat pick up ni, bukan lambat pick up. Pertama kata Imam Syafi'i ialah apa? Mujalasatul ulama. Musahabat apa? Mujalasatul ulama, duduk dengan orang, dengan para alim ulama, duduk saja. Majlis alim ulama, duduk majlis sebut insya-Allah. Otak kita akan jadi cepat pick up insya-Allah. Itu bawa anak-anak ni insya-Allah otak cepat pick up. Mudah-mudahan amin. Kita pun insya-Allah mudah-mudahan otak cepat pick up ni. Yang kedua, musahabatus salihin, kawan dengan orang soleh. Duduk dengan mereka. Ni insya-Allah otak kita ni akan cepat pick up. Dan yang ketiga apa? Kata Imam Syafi'i, tarku ma la ya'nihi, tinggalkan benda yang tak patut. Tinggalkan benda yang tak patut. Orang tak panggil kita mesyuarat, jangan nak berasa lah. Memang kamu tak layak dipanggil pun, anggap macam aku tak layak dipanggil macam mana. Ataupun awak aku lambat tahu, memang kena anggap kamu ni memang tak layak tahu. Hal orang jangan duk ambil masuk campur. Jadi apa, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, kadang-kadang orang cerita kat kita ni apa, dia ni jaga-jaga sikit. Dia macam tadi kita cerita pagi tadi, dia terlibat dengan penipuan ni. Ni bahaya orang macam ni. Kita pun jangan nak kurat lebih-lebih, menipu macam mana? Dia ni bahaya macam mana? Kita ni kalau boleh nak tahu aib orang tu sebiji. Buat macam mana tuan? Itu bergantung pada orang. Kena tahu lah Ustaz. Supaya kita berjaga-jaga.
Ada orang dia tak mau. Cukuplah, okey, cukup. Cukup sekadar itu saja. Kenapa kata Imam Ibn Hibban, selalu kita ulang perkataan ni, kalau orang tu dia suka dengan aib, dengan mengumpat, Allah hantar orang lain cerita lagi kat dia. Cerita lagi sampai dia penat nak dengar. Siapa suruh terima? Siapa suruh sanggup nak dengar aib orang? Allah hantar orang lain cerita lagi kat dia. Jangan jadi pak sanggup. Maka Nabi bab ni Nabi tak suka. Benda tak perlu nak dengar aib orang, nak dengar apa-apa. Itu sifat Nabi. 3 benda ni orang panggil pantang larang untuk Nabi SAW yang mana melibatkan diri Nabi SAW. Terus. Dan meninggalkan untuk manusia 3 perkara. Baginda sallallahu alaihi wasallam tidak mencela seseorang. 3 benda untuk apa ni? Dan meninggalkan untuk manusia apa? Untuk manusia yang lain Nabi tak akan buat 3 benda ni. Untuk berkaitan dengan diri Nabi, Nabi jaga 3 benda. Untuk melibatkan orang lain, Nabi tak akan buat 3 benda ni. Pertama, baginda Rasulullah SAW tidak mencela seseorang. Maksudnya, hatta kalau Nabi nak tegur sekalipun, Nabi taklah tegur secara direct. Kan kita baca baru ni, ada seorang lelaki masuk dalam majlis Nabi SAW. Bila masuk dalam majlis Nabi SAW, di muka dia tu ada kesan-kesan kuning. Kan, tentu kan? Nabi kata kepada sahabat-sahabat, awaklah kamu tak tegur dia sebelum dia masuk dalam majlis ni. Kenapa? Kalau aku tegur dia, muka kamu ada kuning, dia berasa kau lain sekali. Dia akan tengok maksud tu silat. Aku buat salah apa ni? Ada benda aku tak kena apa ni? Maka Nabi tak suka nak tegur secara direct depan-depan. Bahkan kalau nampak aib macam tu pun, benda tu tak sepatutnya ada pada lelaki tersebut. Ada kesan kuning tu. Yang tu pun Nabi tak suka tengok. Masya Allah. Contohlah orang makan. Sagi makan nasi arak kan? Makan sagi. Tengok. Nasi tu dekat kat pipi. Allah, orang ni apa makan dekat pipi tu? Nabi kalau lekat macam tu pun Nabi tak suka tengok. Masya Allah. Kalau boleh sebelum Nabi tengok, orang ni beritahu dulu. Dia buat syarat lah. Bukan tak lalat ni, nasi dekat. Kalau orang tu, ya Allah, orang makan kat mulut kan, makan kat pipi. Dan lagi nak tegur tapi marah lagi, perali lagi orang. Nampak tak? Dia tarik tu lebih-lebih. Masya Allah. Itu satu. Kemudian tidak mengaibkannya. Jadi tidak mengaibkan di sini maksudnya apa? Tidak mengumpat seseorang. Itu dalam syarahan maksudnya tidak mengaibkan, tidak mengumpat seseorang. Apa bidah tu? Apa mi'on tu? Dia mengumpat. Mengumpat ni dia benda yang mana ada pada orang tu tapi dia tak suka. Boroi sungguh ni. Contohlah dia kata boroi kat orang tu kan. Memang orang tu perut boroi pun, buncit. Tapi dia tak suka orang kata kat dia. Tu namanya mengumpat. Tapi kalau sebut benda tu tak ada. Benda tu tak ada pula pada orang sebut. Tu namanya tuduhan palsu. Kamu dah tuduh dia yang macam-macam. Dia mengumpat sebut benda yang ada pada orang sebut. Dan mengumpat ni orang Melayu kita ni tak apa. Jangan mengumpat belakang aja, kata depan tak boleh. Dak. Sama aja. Wailul likulli humazatil lumazah. Allah sebut begitu. Kata Sayyidina Ibn Abbas, Sayyidina Hasan Basri, Sayyidina Atta, wailun likulli humazatil lumazah. Al-humazah dia orang yang mencela aib depan-depan, lumazah orang yang mencela aib di belakang. Jadi sama dah. Kalau orang mengatakan tak apa kita kutuk belakang, tak apa jangan kutuk depan-depan. Gitu. Orang Melayu duk kata apa? Kutuk depan tak apa, jangan kutuk belakang. Kan? Jadi sama, benda yang mengaibkan orang tu tak suka, jangan buat. Jadi apa Allahumma salli ala sayyidina Muhammad ni. Jadi insya-Allah kalau kita ni jaga satu ya. Setkan dalam minda kita ni, jangan kita ni suka nak dengar aib orang ataupun suka bincang bab orang, insya-Allah Tuhan akan jaga kita tu. Azam tu biar ada, biar tinggi sikit. Allah, aku tak mau dengar dah benda macam ni, cukup dah, penat. Azam tu tinggi, insya-Allah Tuhan akan jaga kita. Sebab tu Habib Omar bin Hafiz pernah datang di Masjid Negeri, cerita bab kuasa azam. Semangat azam ni, kuasa niat dan kuasa azam. Sebut di antaranya bila kita berazam untuk nak jadi baik, tak mau dengar benda tak elok ni, Tuhan akan jaga kita, insya-Allah. Yang penting azam. Kita dah ajarkan azam kan? Saya sebut lagi azam kat sini. Dah. Azam ni kena ada azam umum, azam khas. Kita berazam, azam sentiasa nak taat kepada Allah.
Azam untuk nak tinggalkan maksiat. Kena azam selalu. Balik ajar anak-anak isteri insya-Allah. Terus tidak bercakap melainkan mengharapkan tidak meminta untuk membuka aurat seseorang, iaitu tidak mencari aib seseorang. Macam Pak Sumi lah. Sempat jumpa tu. Siapa suka jumpa? Pak Sumi selalu bagi contoh. Bukan selalu lah. Dia bagi contoh macam mana tu. Orang kalau tengah-tengah sembang tiba-tiba bau busuk, jangan duk tanya, siapa pula duk lepaskan bom ni? Benda tu kan aib. Siapa pula kentut ni? Tak payah duk tanya. Orang ni Allah, hak tu nak cari sangat tu. Kalau boleh tahu siapa hak lepaskan bom tu, siap. Sebulan kena menganjing. Hak tu maksudnya apa dah? Tu contoh yang mana memang kena sungguh kat kita ni. Orang ni Allah, dia nak cari yang tu lah. Itu baru contoh orang yang nak melepaskan bom, orang manusia duk cari. Tak payah. Sebab tu benda aib. Kemudian tidak bercakap melainkan mengharapkan ganjaran pahalanya. Jadi ini yang keempat. Dengan seseorang Nabi tak bercakap benda yang merapu, benda yang mana sia-sia. Tapi Nabi bercakap, kalau aku bercakap ni dapat pahala tak? Maka Nabi SAW akan bercakap yang demikian. Kita pun lagi jangan jadi lokal bendui sangat. Tadi baru syarah Ustaz. Ini dapat pahala ke tak? Kita menggembirakan orang lain pun mendapat pahala. Tapi bukan semata-mata niat nak buat lawak. Menggembirakan hati tersebut dalam keadaan kita bercakap benar. Dan mudah-mudahan dengan niat kita menggembirakan kawan, mudah-mudahan itu juga mendatangkan pahala. Itu sifat Nabi SAW. Kemudian apabila baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, menjadikan semua orang yang duduk bersamanya tertunduk, seolah-olah burung hinggap di atas kepala-kepala mereka. Apabila Nabi SAW bercakap, berkhutbah, berpidato di hadapan para sahabat radhiyallahu taala anhum, mereka ini seakan-akan burung boleh hinggap di atas kepala. Kenapa? Tawaduknya para sahabat, merendahkan dirinya para sahabat, tunduknya para sahabat. Karena tahu majelis ilmu ni ada nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu hatta dalam majelis ilmu ni tasbih yang duk ada tinggal lah. Jangan orang duk tengah syarah dia duk, bukan tempat dia. Betul Nabi kata amalan yang terbaik adalah subhatul hadis. Orang bercakap hati duk zikir, dengar bagi perhatian. Tapi kalau hati kamu nak zikir, Allah, biar hati berzikir, itu amalan yang afdal. Boleh buat tu? Susah, masya-Allah. Orang tengah sembang, senyum-senyum, hati kita zikir Allah. Ni mahal ni, kan? Jadi orang duduk tengah tasbih, orang tengah zikir tinggal tasbih, apatah lagi handset kan? Orang tengah duduk menyembang, kadang-kadang kita balik duduk depan mak ayah. Depan mak ayah tu lah, duduk balik handset mak, duduk bercakap dengan kita. Pun lagi kurang lagi akhlak kita nak. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Terus kemudian ada lagi. Apabila baginda sallallahu alaihi wasallam senyap, barulah mereka bercakap. Nampak sifat para sahabat ni, kita pula ni juga sifat kita dengan guru-guru ni, tak suka menyampuk. Kalau kata Nabi senyap, barulah mereka bercakap. Terus mereka tidak pernah membantah hadis baginda sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang bercakap dengan baginda sallallahu alaihi wasallam, mereka akan senyap, yang ini mendengarkan sehingga selesai. Sebab tu di antara adab kita dengan baginda sallallahu alaihi wasallam, kata para ulama, apabila dibacakan hadis maka diam. Dibacakan hadis saja tu tanda kita hormat dekat Nabi. Sebab yang bercakap hadis tersebut ialah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada seorang makcik tu, saya pergi di satu kuliah tu, saya panggil dia, kita dah baca hadis, dia pun kuat lagi suara. Dia sembang kawan dia lagi kuat lagi. Saya panggil makcik. Rupanya bila saya panggil makcik, dia lagi sembang kuat, dengar tak? Dah kan saya panggil makcik. Orang 10 kali saya panggil. Baru sedap. Tu dia kaki menyembang sungguh. Sampai Tok Bilal masjid tu pergi tepuk ni. Tepuk depan tak bangkit juga. Bangkit pergi beritahu, ni ustaz panggil 10 kali ke? Lepas tu saya kata, makcik, saya ni baca hadis tadi ni. Bukan saya sembang pasal nama makcik. Allah, ustaz minta maaf. Duk ingatkan berhenti dah. Sambung balik menyembang. Ada juga saya jumpa orang macam tu. Saya gedeng kepala makcik ni. Allahu Akbar. Tu lepas sembahyang Isyak, tengok dia pun lari cepat-cepat. Rupanya malu.
Dia nak beritahu kata apa? Kadang-kadang orang tu demai fana kan. Orang sikit demai fana juga. Allah. Ini sembang mai fana dah. Sembang sungguh maksudnya. Demai fana. Jadi kalau dibacakan hadis, di antaranya kita diam saja. Terus Mereka bercakap dengan baginda Nabi SAW adalah orang yang terdahulu. Yang ini mendahulukan sesuatu yang terdahulu. baik. Apa? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Yang di antara yang bercakap dengan Nabi apa? Orang yang ada kepentingan maksudnya. Pagi tadi kita baca tajuk apa dalam kitab Adabul Mufrad, orang yang tua bercakap dulu, mula menyembang dulu, mula bercakap dulu. Kan? Satu hari Abdullah bin Umar, cerita kan, Abdullah bin Umar duduk dalam majlis Nabi SAW. Dalam tu ada Sayyidina Abu Bakar, dalam tu ada Sayyidina Umar. Maka Nabi tanya, apakah satu pokok yang mana tumbuhan ini sama seperti mana orang Islam, sifatnya sama macam orang Islam? Maka bila Nabi tanya, semua diam. Kata Abdullah bin Umar, aku tahu jawapan tersebut ialah pokok kurma. Pokok kurma ni macam mana? Nabi kata sifat dia macam orang Islam. Daun dia tidak gugur. Maksudnya orang Islam ni dia tidak menyusahkan orang lain. Kemudian pokok kurma ni dia ada jantan betina, boleh kacuk. Kan? Pokok kurma ni kalau potong dahan atas tu mati. Macam manusia potong kepala mati. Maka Abdullah bin Umar kata apa? Aku tahu jawapan Nabi nak kata apa tu. Jawapan tu ialah apa dia? Pokok kurma. Tapi aku diamlah. Sebab ada lagi sahabat-sahabat yang hebat. Ada Sayyidina Abu Bakar, ada Sayyidina Umar. Maka balik tu aku cerita kepada ayah aku, Sayyidina Umar. Wahai ayah, tadi Nabi tanya, aku terlintas dalam hati aku tu jawapan dia pokok kurma. Sayyidina Umar kata, kenapa kamu tak jawab? Kalau engkau jawab tadi itu lebih aku suka daripada sekian. Aku suka anak aku macam ni, bijak. Kata Sayyidina bin Umar, aku takut, malu sebab ada orang yang lebih dewasa daripada aku. Ini tengok nak. Jadi Nabi di sini apa? Yang mana yang penting-penting bercakap dengan Nabi. Yang mana ada hal penting bercakap dengan Nabi SAW. Terus Baginda SAW akan tertawa terhadap apa yang mereka tertawakan. Nampak? Ini bukti nah. Bukti bukan sepanjang masa Nabi duk Allah. Orang cakap, subhanallah. Orang cakap Nabi pun sembang juga. Sahabat-sahabat gelak ketawa, Nabi pun gelak ketawa juga. Sahabat-sahabat melawak dengan Nabi, Nabi pun melawak dengan sahabat. Kan? Sayyidina Ali tengah-tengah disebut riwayat kan. Ada Sayyidina Ali dengan Rasulullah tu dengan sahabat-sahabat tengah makan kacang, tak silap saya tu. Bila sambil sembang tuan-tuan, Sayyidina Ali ni tolak kacang tersebut, kulit kacang tu tolak depan Nabi SAW, tolak. Tak perasan dah. Kosonglah depan Sayyidina Ali tu. Kan? Kemudian Sayyidina Ali kata apa? Ya Rasulullah, banyaknya makan hari ni no, makan kacang no. Maka Rasulullah tengok balik, dekat depan Sayyidina Ali tak ada apa. Wahai Ali, aku tak apa banyak lagi makan. Engkau ni sekali kulit kacang makan. Melawak juga Nabi, bukan tak melawak. Jadi Allahumma salli alaihi wasallam. Terus takjub dengan apa yang mereka takjubkan. Takjub kita ni, apa dia perkataan takjub kita ni? Masya Allah, subhanallah. Tu yang betul. Hari ni apa? Fuyo, full lama. Oh my God. Lagi very beautiful. Rancak gila. Begitu. Ya pun tak tahulah. Mai mana perkataan makhluk halus ni. Makhluk ni tak tahulah mai mana. Sedangkan kalau kita sebut ini Masya Allah, subhanallah, itu akan mengelakkan penyakit ain. Fuyo, fulama tu lah banyak datang penyakit ain ni, orang tak puas hati banyak. Sebut itu insyaAllah. Lepas tu ada lagi jenis nak mula style gila bakhang, tu semua tu lah. Itu macam-macam cara lah. Itu tak payah nak buat. Cerita bukan untuk buat, cerita untuk kita tak buat. Terus bersabar berhadapan dengan orang asing terhadap perkataan mereka yang kasar dan segala permasalahan mereka. Contohnya apa? Anak-anak Badawi yang datang. Arab Badawi kadang-kadang panggil Muhammad, maka turun ayat Quran, jangan tinggikan suara di hadapan Nabi SAW. Ada mereka yang cakap kasar dengan Nabi, yang minta kasar dekat Nabi, tapi Nabi layan saja mereka, steady saja. Masya Allah, susah nah. Jadi kenapa? Semua tu kerana hati yang bersih, hati yang tenang. Cakap tak elok pun Nabi boleh sabar lagi, Masya Allah, kuatnya. Sebab tu Nabi ni mata, Allahumma salli alaihi wasallam, mata Nabi hak putih ni merah. Kan kita mengaji awal-awal dulu dalam bab sifat Nabi SAW ni, mata hak putih ni merah.
ada sedikit kemerahan. Itu tanda apa? Tanda Nabi ni tanda orang yang kuat sabar dengan kerenah kaum dia. Kan? Dan kalau Nabi marah ni Nabi tahan. Nampak urat di dahi ni. Tahulah urat apa kan? Itu tanda apa? Nabi tahan sabar, kuat sabar maksudnya. Diri Nabi ni kuat. Jadi sebab tu Nabi kata apa? Orang yang kuat ialah orang yang mampu tahan sabarnya. Itu orang yang kuat. Jadi kita mata merah juga. Hak putih ni merah sebab apa? Tidung lebih. Ataupun tak cukup tidung. Boleh jadi juga. Tapi untuk tanda-tanda Nabi Rasulullah Ulul Azmi, hak mata putih ni ada sedikit kemerahan. Tanda apa? Tanda mereka kuat bersabar dengan kerenah kaum mereka. Terus sehingga para sahabat baginda sallallahu alaihi wasallam mengharapkan kedatangan orang asing, iaitu supaya mereka mendapat manfaat daripada permintaan atau pertanyaannya. Sahabat ni cukup segan dengan Nabi. Yang paling seronok kalau Arab Badawi datang. Allah. Arab Badawi ni tuan-tuan, soalan pelik-pelik. Kan? Jadi apa Allah SWT, sebahagian macam kita pun segan jugalah kalau nak pergi jumpa dengan syekh-syekh kita nak bergambar. Mai orang hak jenis melawak Baik, kita nak selfie sikit. Oi, aku nak minta tadi segan, dia steady. Peluang alhamdulillah. Okeylah peluang kan. Kita ni nak bergambar lah, hati nak bergambar. Tapi mai tu syekh, jom kita selfie sikit. Tu macam kita lah zaman kita ni. Peluang nak bergambar tapi segan. Macam tu sahabat-sahabat nak tanya Nabi ni malu. Takut tak kena adab. Tapi mai adab Badawi tu, ni peluang kita ni, boleh tanya macam-macam. Jadi sahabat-sahabat bila tengok Arab Badawi datang, kadang-kadang mereka senyum. Cantik peluang kami ni, nak tanya macam-macam dekat Nabi. Seorang-seorang kadang-kadang tweet minta mereka tanya Nabi. Sebab apa? Sebab mereka ni jarang duduk dengan Nabi, jadi tak rasa segan sangat. Terus baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila kalian melihat seorang yang meminta pertolongan dengan sesuatu hajat yang dimintanya, maka bantulah dia. Jadi di sini kalau orang minta kita ni berhajat kepada kita ni, minta untuk doakan. Saya ni doa saya tak mustajab. Kena orang tu balas, memang doa kamu tak mustajab. Sudah. Orang bila minta doa ke kita tu, doalah insya-Allah. Walaupun di belakangnya. Kadang-kadang orang bagi barang kat kita ni, doa sana, doa insya-Allah. Kita pun insya-Allah dulu. Sebab tu dalam hadis kita mengaji adabul mufrad, saya tanya ada orang ni diberikan, kadang-kadang Allah Ta'ala berikan kesihatan yang baik, Masya Allah. Allah berikan dapat nikmat yang baik. Kenapa? Ada orang belakang duk tolong doa kat dia tu. Dia tak tahu. Kan? Hari ni buat urusan, alhamdulillah dipermudahkan sungguh. Rupanya apa? Kebaikan yang dia buat ke orang, dia tolong orang, dia senyum jumpa orang tu, orang doa kat dia. Kita tak tahu benda-benda macam tu. Maka Nabi di sini, Nabi kalau ada orang minta hajat untuk doa, Nabi akan tunaikan doa tersebut. Terus baginda sallallahu alaihi wasallam tidak menerima pujian kecuali yang memadai. Maksudnya Nabi tidak suka kalau sekiranya puji-pujian tersebut dilakukan secara berlebih-lebihan. Cukup sikit-sikit sudahlah. Di sini kata para ulama, apabila kita nak puji jangan lebih-lebih, ataupun kita nak tengok satu benda jangan kita kagum sangat. Contoh apa hari ini? Saya ikut pengajian fiqh tahawulat, di antaranya apa? Di antara tanda-tanda akhir zaman ni pembinaan bangunan tu tinggi-tinggi banyak dibina. Maka jangan kita ni ajar anak-anak ataupun jangan kita ajar diri kita ni lalu tempat yang tinggi. Lama tingginya. Betul tak? Dulu main KL kan, hak sonok apa tu? Tengok menara tu kan. Menara berkembang, Allah cantiknya. Menara Petronas ke apa kan. Kita rasa seronok. Jangan ajar ta'ajub dengan benda-benda dunia macam tu. Simpan. Tapi nak buat macam mana? Fitrah kita macam tu. Kata puasa lalu, bunyi tu kan. Tu ta'ajub. Kita ajar dia, kita dah ta'ajub dengan benda dunia. Tengok bangunan yang tinggi, bunyi dulu, dah ta'ajub. Kita dah membesarkan dunia lebih banyak daripada kita membesarkan Allah Ta'ala. Jangan ajar. Jadi bila kita dah mengaji, rupanya tak boleh. Aku dah silap dulu. Alhamdulillah. Terus. Baginda sallallahu alaihi wasallam juga tidak memotong percakapan seorang sehingga jika percakapan seorang itu telah melampaui batas. Nabi diam, Nabi dengar sahaja. Itu sifat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tanda apa? Tanda Nabi ni kuat sabar. Maka baginda sallallahu alaihi wasallam akan memotong percakapan itu dengan melarang atau dengan berdiri. Kalau kata orang tu bercakap lebih-lebih sangat, Nabi akan potong terus. Dalam satu Allahumma salli ala sayyidina Muhammad.
dalam satu perkumpulan majlis ke balik pada perang tu, maka Nabi SAW minta sahabat-sahabat ini bercakap, maka bangun Sayyidina Abu Bakar bercakap, "Qum." Maka Nabi puji Sayyidina Abu Bakar bercakap. Bangun lagi seorang lagi bercakap, Sayyidina Umar bercakap, Nabi puji dia. Kemudian disebutkan ada seorang lagi bercakap, tak disebutkan namanya siapa. Bila bercakap tu panjang sangat dan lebih-lebih sangat, Nabi kata, "Ijlis. Yakfi, ijlis." Nabi tegur terus. Berhenti supaya dia bercakap. Kan? Tiba-tiba Nabi kata, "Ibnu Mas'ud, kamu pula bangkit bercakap." Maka Ibnu Mas'ud kata apa? Sesungguhnya kami diperintahkan untuk ikut apa saja arahan Nabi SAW. Dan wajah inilah, maka ketika itu Sayyidina Abdullah bin Mas'ud isyaratkan kepada Nabi SAW. Dan wajah inilah yang paling kami kasih di antara kami. Maka kata Nabi SAW, "Asabta, apa yang kamu cakap ini tepat." Maksudnya apa? Nabi terima tak puji-pujian? Nabi terima puji-pujian. Kenapa? Nak suruh orang puji Nabi, cinta Nabi. Maka betul lah apa yang diucapkan oleh Sayyidina Abdullah bin Mas'ud. Tapi seorang lelaki tadi cakap lebih-lebih. Nabi berhenti terus. Ataupun tak boleh nak berhenti, Nabi bangun diri. Di sini kata para ulama, kalau kata benda tersebut yang mana melibatkan maksiat ataupun benda tersebut tak sepatutnya kita buat, tak sepatutnya kita tengok, tak sepatutnya kita duduk di situ. Tunjukkan kata kita ni tak puas hati dengan benda tersebut. Dengan cara macam mana? Bangun. Tengok orang-orang buat maksiat, tunjuk tak puas hati, tak suruh tengok, pusing koling. Tengok orang tak pakai tudung, tunjuk kata kita tak puas hati, macam mana? Pusing muka. Kan? Jangan tunjuk kita belik dia. Sudah. Kan? Tu na'udzubillah min dzalik. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam wa a'lam. Terus kita akan baca